di mana pada begini tuan kita akan sambung mengenai 3 perkara yang dia punya implikasi akhirnya adalah sama dengan talak, ya, ataupun dia membawa kepada talak. Ia telah tergubar dengan sesuatu ikatan pernikahan. Kita telah berbincang tentang ilah. Pertamanya dia telah apabila seorang suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya, dia ada perbezaan, ya, tempoh 3 bulan. Kemudian yang kedua dia telah kita bincangkan pada perjumpaan lepas tentang sihat. Apabila seorang suami menyamakan fizikal isteri ini dengan salah seorang daripada mahram muhabbat begitu. Dia ibu dan juga pribadi perempuan. Pada begini tentu kita akan pergi kepada perkara yang ketiga, iaitu bulan li'an. Perkataan li'an itu kalau kita nak lihat kepada word dia berasal daripada perkataan la'an, iaitu la'an, ya, tidak main nun. Jadi li'an ini berkaitan dengan perbuatan melaknat, yang mana akhirnya dia membawa juga kepada tergubar sesuatu ikatan perkawinan. Jadi sebelum kita pergi detail, kita lihat apa takrif kepada li'an ini, yang mana qala al-mu'allifun rahimahullah, para pengarang berkata apa? Al-li'an itu adalah, kalau lihat dari segi bahasa, bermaksud menghalau dan juga menjauhkan. Jadi kalau itulah apabila Allah melaknat hamba-Nya, bermaksud Allah menjauhkan hamba-Nya itu daripada rahmat-Nya. Dan di antara ungkapan yang biasanya kita dengar, la'anallah, dalam Quran yang kita bertemu dalam perkataan Nabi itu adalah hadis wa'inal ladzina kafaru min bani Israil, dilaknat golongan-golongan yang kufur daripada kalangan Bani Israil. Dan hadis juga banyak yang menyebut tentang bagaimana Allah melaknat. Jadi bila kita sebut la'anahullah, maka dia bermaksud bahawa Allah menghalau ataupun menjauhkan hamba itu daripada rahmat. Dan li'an ini dinamakan dengan sedemikian kerana jauhnya hubungan di antara kedua-dua belah suami isteri yang terlibat dalam perbuatan ataupun proses yang namanya li'an. Dari segi istilah, li'an itu ialah beberapa perkataan tertentu yang digunakan sebagai hujah oleh orang yang terpaksa menuduh orang yang mencemarkan tempat tidurnya dan memberi madu kepadanya sebagai berzina. Jadi li'an ini dia berkaitan dengan perbuatan zina. Dan selain itu dinamakan li'an ini juga kerana perkataan-perkataan yang digunakan semasa melafazkan li'an itu mengandungi lafaz laknat. Dan begitulah juga dinamakan sedemikian kerana kedua-dua belah pihak yang melakukan li'an itu menjauhkan diri di antara satu sama lain disebabkan oleh perbuatan li'an yang dilakukan oleh kedua-dua pihak. Sebab perbuatan li'an dan laknat itu akan dilakukan oleh bukan hanya suami saja, isteri juga akan melakukan perkara yang sama. Okey, apa hikmah kita disyariatkan li'an ini? Sebab perbincangan tentang li'an ini di bawah tajuk ataupun di bawah skop pernikahan, tetapi dia ada berkaitan dengan bab jinayah, iaitu apa kita dalam bab qazaf. Qazaf ini ialah menuduh seorang perempuan yang baik melakukan zina, tetapi orang yang membuat tuduhan gagal untuk membawa saksi yang dikehendaki ataupun yang dituduh oleh seorang, iaitu 4 orang saksi yang melihat berlakunya perbuatan zina tersebut. Sebab apa tu? Dari segi sistem jenayah Islam, beban membawa bukti adalah ke atas orang yang membuat tuduhan. Kerana kaedah asas dalam bab jenayah disebut al-bayyinatu 'ala al-mudda'i.
idda'a wal yaminu 'ala man ankar. Bayyinah pembuktian itu dia menjadi beban ke atas apa? Ala al-mudda'i ataupun ala man idda'a, orang yang membuat tuduhan. Wal yaminu 'ala man ankar, dan pecahan kaedah itu orang yang menafikan dia perlu bersumpah. Dia bersumpah. Okay, baik. So kita dah lihat di sini perbezaan li'an dan qasas. Jadi dia kata hukum li'an berbeza dengan apa yang terkandung di dalam hukum qasas. Iaitulah apabila seseorang itu membuat tuduhan terhadap seorang lelaki ataupun perempuan yang suci, mana yang baik, melakukan perzinahan. Yang mana dalam hukum qasas, apabila orang yang membuat tuduhan tetapi dia gagal untuk membawa bukti yang cukup yang dikehendaki oleh syarak, maka dia boleh dikenakan dengan hukuman yang termasuk dalam kesalahan hudud, dalam sedaran hukuman hudud. Hudud ini maksudnya hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara hukumnya dikatakan tertuduh disampaikan tidak melakukan kesalahan seperti mana yang dituduh terhadapnya. Apabila orang ataupun pihak yang membuat tuduhan tadi gagal membawa 4 orang saksi yang ditindaki oleh syarak. Jadi dia boleh beli apabila dia gagal membawa 4 orang saksi, sedangkan tuduhan dia buat, tentu dia boleh dihukum sebab 80 sebab ya, kerana dia najardah. Sekali dia gagal untuk membawa 4 orang saksi itu. Dan orang yang dituduh pula dia adalah bebas, di mana tidak boleh disampaikan kesalahan ke atas dia kerana kegagalan pihak membuat tuduhan tadi itu memenuhi keperluan dalam bab qasas. Jadi sekarang persoalannya yang dibangkitkan oleh para pengarang di sini ialah, ataupun biasanya dibincangkan oleh para fuqaha dalam bab li'an ini, so apa hikmah di sebalik perbezaan. Kalau orang biasa dia buat tuduhan kepada satu orang individu lain melakukan perzinahan, gagal bawa 4 orang saksi, maka dia disebat dalam tuduhan. Tetapi sekarang apabila seorang suami menuduh isterinya berzina, tapi dia gagal untuk bawa 4 orang saksi, kenapa suami tadi tidak dikenakan dengan hukuman sama seperti mana kesalahan qazaf yang disebutkan? Jadi itu satu persoalan, dan di situlah ulama bincang apa hikmah di sebalik li'an ini. Jadi maksudnya li'an ini adalah satu hukuman ke atas suami, tidak dihukum sebenarnya, tetapi maknanya kenapa beza dari segi hukuman tadi di antara seorang lelaki yang buat tuduhan kepada, atau seorang individu yang membuat tuduhan kepada orang lain dengan suami yang buat tuduhan kepada isteri. Maka dari segi perbahasan fuqaha, para pengarang menyebut di sini, dia kata penjelasan kepada isu ini, dia kata seorang lelaki yang tidak bergelar suami tidak akan berada dalam keadaan terpaksa untuk menuduh orang lain berzina, sama ada dia berada di pihak yang benar ataupun tidak. Jadi maksudnya juga dari segi tanggungjawab untuk membuat tuduhan bahawa seseorang individu lain itu melakukan kesalahan zina, itu bukan tanggungjawab individu, itu tanggungjawab pihak ahlul halli wal aqdi ataupun pemerintah, penguasa. Maknanya apabila dilihat sebab mereka bertanggungjawab untuk apa? Mencegah maksiat itu daripada berlaku secara berleluasa di dalam masyarakat. Karena maksiat itu jika berlaku, dia akan mendatangkan implikasi yang buruk dalam masyarakat. Jadi maka pihak berkuasa bertanggungjawab untuk melakukan langkah pencegahan dan juga menghukum mereka yang terbukti melakukan kesalahan tersebut. Jadi sebagai individu tuan, tidak bertanggungjawab dan tidak berkewajipan. Ya, kewajipan untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar melalui saluran. Contohnya kalau dia melihat ada orang berzina, dia mengadu kepada pihak yang berwajib. Pihak berwajib yang akan mengambil tanggungjawab untuk apa? Menyiasat dan juga membuat tuduhan sekiranya ada bukti yang jelas. Jadi maknanya sebagai seorang individu
dia tidak berada pada kedudukan yang mana dia terpaksa menuduh hubungan terorisme. Malahan dalam adab yang diajar di Islam menuntut supaya seseorang Muslim itu menutup keaiban dan keburukan orang lain yang terdedah kepadanya. Dan Islam berpadan dengan memberi nasihat secara diam-diam tanpa dibuat-buatkan kepada orang. Jadi betul kita sebut tadi apa kita dalam pasal al-amru bil man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa lihat perkara munkar adalah cegah dengan tangan, tak mampu tangan dengan lidah, tak mampu lidah dengan hati, tak mampu wadah atau afu iman. Itu adalah bukan bermaksud kita perlu mengambil tindakan sendiri. Ada saluran, ada proses tu. Ya. Jadi kalau itu dalam akhlak, bila kita tahu ada orang yang melakukan kesalahan, ya, bermakna dan kita pun mungkin tak dapat melakukan proses pembuktian tadi itu, maka tanggungjawab kita